Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dan izin Allah Ta'ala, kita sambung lagi pengajian Sirah Khulafa' Ar-Rashidin, siri ke berapa? 3 ke 4? Siri keempat pada hari ini. Setelah kita lama lah cuti kan, cuti daripada Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram pun nak habis dah. Lama kita cuti, jadi kita sambung balik pada hari ini, Alhamdulillah. Baik, kalaulah tidak kerana penanda buku, dekat mana kita berhenti pun tak tahu. Nasib baik buku ni dicetak bersama dengan tali ni. So tali ni telah menyelamatkan kita. Jadi kita sambung lagi pada hari ini, cerita tentang sirah khalifah yang pertama, ataupun khalifah yang pertama yang menggantikan Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau tak silap penanda buku saya, kita berhenti sebelum bercerita tentang Abu Bakar pergi ke Dhil Qasah, menghimpunkan tentera Islam untuk melawan, terus menentang orang yang murtad. Baik, kita sambung muka surat ke-96. Sebagaimana yang kita dah cerita dalam kelas yang lepas, antara perkara pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah kewafatan Nabi SAW adalah menghantar tentera Usamah untuk pergi lawan dengan Rom. Sebab itu adalah permintaan terakhir Nabi SAW, utusan tentera terakhir yang dihantar oleh Nabi, tapi belum sempat mereka pergi. Nabi SAW wafat. Jadi setelah baginda wafat dan kepimpinan diambil alih oleh Abu Bakar, itulah perkara pertama yang dia lakukan, hantar tentera Usamah berperang dengan Rom. Dalam masa yang sama, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dia sendiri keluar memerangi orang-orang yang murtad di sekitar kota Madinah. Kabilah-kabilah Arab yang murtad di sekitar Madinah diperangi oleh Abu Bakar. Dan masih tinggal banyak orang yang murtad selain daripada Madinah. Orang yang di luar Madinah, yang jauh daripada Madinah, masih lagi menjadi trend ketika tu. Semua orang murtad, ataupun sekurang-kurangnya mereka tak mau bayar zakat lagi. Sebab Nabi SAW telah wafat, mereka tak mau bayar zakat. Jadi Abu Bakar menanti sehingga tentera Usamah balik. Pulangnya tentera Usamah menjadikan di Madinah pada ketika itu ada pertahanan yang kuat. Jadi maksudnya ketika ini Madinah dah kuat, defend dah bagus, Abu Bakar ada ruang dan ada peluang untuk terus mengejar mereka yang tinggal jauh daripada Madinah. Sebenarnya masa tu, kalau Abu Bakar biarkan mereka pun, mereka akan terus murtad, bawa agama sendiri. Abu Bakar boleh pertahankan negeri Madinah tu sendiri, sebab ancaman di sekeliling Madinah hampir tamat. Yang ada ancaman-ancaman yang jauh yang Abu Bakar tak boleh kejar lagi. Di keliling Madinah, mereka kembali kuat pada ketika itu. Abu Bakar telah halau orang-orang yang murtad, mereka lari jauh. Tetapi perjuangan Abu Bakar, dia lawan ni bukan untuk pertahankan negeri Madinah tu. Keutamaan dia bukan sekadar negeri Madinah, tapi keutamaan dia adalah untuk mengekalkan agama Islam sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi untuk tujuan itu, nak kekalkan agama macam Nabi tinggal, dia akan kejar manusia sejauh mana pun mereka tinggal, di mana sahaja mereka berada. Kalau mereka murtad, Abu Bakar akan kejar dan cari mereka dan perangi mereka. Sebab perjuangan dia untuk agama, bukan pasal negeri Madinah. Jadi
Apabila tentera Usama balik, Abu Bakar keluar bersama dengan para sahabat pada ketika itu. Mereka pergi ke Dhil Qasah. Keluar mereka pergi ke Dhil Qasah. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu adalah antara orang yang menarik ataupun memegang tali unta Abu Bakar. Ini untuk menjawab fitnah Syiah yang katakan Ali memusuhi Abu Bakar, Ali tak bersama dengan Abu Bakar dan sebagainya. Itu tak betul. Sebab kitab sirah menulis bahawa apabila Abu Bakar keluar pergi ke Dhil Qasah, Ali adalah antara orang yang ikut. Dan Ali radhiyallahu anhu adalah orang yang paling dekat dengan Abu Bakar, sehingga dialah yang menarik tali unta Abu Bakar. Dan mereka beramai-ramai ketika tu minta, request kepada Abu Bakar supaya jangan dia sendiri pergi perang. Hantarlah tentera pergi perang, dia tinggal di Madinah, sebab menjaga Madinah itu lebih utama. Kita tengok kan sebelum ni, 2-3 kes peperangan sebelum ni, Abu Bakar tak tinggal di Madinah. Dia sendiri keluar, dia sendiri di barisan hadapan tentera, sehingga para sahabat risau. Umar beritahu kepada Abu Bakar tinggal di Madinah. Dan ketika keluar ke Dhil Qasah ni, Ali juga antara orang yang beritahu kepada Abu Bakar, wahai Khalifah Rasulullah, tinggal di Madinah. Sebelum tu orang bagi cadangan dekat dia, biarlah tentera Usama terus perang, sedangkan engkau tinggal di Madinah. Tapi Abu Bakar tak pedulikan semua nasihat tu. Bahkan tentera Usama yang baru balik, yang memang terlatih boleh perang, Abu Bakar kata kamu yang berjaga di Madinah. Dan dia sendiri keluar bersama dengan para sahabat pergi ke Dhil Qasah. Bila orang pujuk dia, akhirnya Abu Bakar buat keputusan ketika di Dhil Qasah untuk melantik 11 orang panglima dan menghantar kebanyakan orang yang mampu berperang pada ketika itu bersama dengan 11 orang panglima keluar dan terus lawan orang murtad. Yang ini lebih besar daripada dulu. Sebelum ni tentera Usama bersama dengan kumpulan tentera yang Nabi susun. Dan apabila balik sahaja Usama, Abu Bakar hantar 11 ekspedisi tentera serentak, nak tunjukkan betapa dia punya kesungguhan untuk memerangi orang murtad. Semua kekuatan yang dia ada dihantar untuk keluar berperang. Amr bin Al-As ketika itu, Hudzaifah ibn Mihsan ketika itu, Muhajir ibn Abi Umayyah, Syarahbil, dan juga yang paling utama Khalid Al-Walid, semua dihantar keluar pimpin tentera ketika di Dhil Qasah. Baik, kalau tuan-tuan baca, ni ditulislah nama 11 orang. Dan juga Ikrimah bin Abi Jahal yang baru masuk Islam dan pakar perang juga dihantar keluar untuk memimpin tentera. Baik, antara yang dihantar oleh Abu Bakar adalah Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Dia dihantar untuk menumpaskan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Baik, Tulaihah ada cerita tak belakang kan? Baik, cerita Tulaihah dulu lah sikit. Tulaihah bin Khuwailid, dia daripada Bani Asad yang tahun ke-9 Hijrah, di hujung-hujung hayat Nabi SAW, mereka datang, mereka masuk Islam. Sebelum tu mereka join tentera musyrik Mekah lawan dengan Nabi dalam perang Khandaq. Bani Asad ni satu kumpulan yang besar yang memang sentiasa berperang. Tahun ke-9, Tulaihah dan juga Bani Asad mereka datang jumpa Nabi SAW, masuk Islam. Dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia, yang orang lain di kalangan kaum dia terima Islam, tak ada masalah. Tapi dia sendiri, Tulaihah, dia murtad. Sekejap dia masuk Islam, kemudian dia murtad. Dia balik ke Bani Asad, dia murtad. Kat mana? Ada cerita dalam ni. Okey, kita sambung cerita ni dulu lah, cerita Tulaihah dulu. Nanti kita patah balik cerita pasal orang lain. Muka surat 111. Dekat sini mula cerita Khalid memerangi ni, Tulaihah ni. 111. Kita start kat sini dulu. Nanti kita patah balik cerita lain, perang lain pula. Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu antar Khalid Al-Walid untuk lawan dengan Tulaihah ibn Khuwailid Al-Asadi.
Baik, balik kepada cerita tadi. Tulaihah, dia masuk Islam tahun ke-9 Hijrah. Kemudian dia fikir bila orang lain dah terima Islam, tak ada masalah Bani Asad. Dia seorang, dia fikir-fikir, dia kata, aku patut-patut kalau fikir aku boleh lawan dengan Nabi ni. Kira standard aku mungkin lebih sikit daripada Muhammad. Dia kata, ana a'azzu minhu. Kalau kira keturunan aku lagi bagus daripada keturunan Muhammad. Keturunan aku sentiasa perang Bani Asad, yang hidup kami sentiasa ada kedudukan dan orang takut. Kami bukan orang yang duduk saja tak perang. Satu, kalau kira fasahah, aku lebih fasih daripada Muhammad. Aku ada rekod yang baik, sejarah buat syair dan sebagainya, dia lagi bagus. Dia kata kalau ikut keberanian, aku lagi berani daripada Muhammad. Aku terlibat dalam perang dan orang takut. Sehingga orang kata Tulaihah ni kekuatan dia sama macam kekuatan 1000 orang. Kalau kamu nak kalahkan dia, kamu kena bawa 1000 orang, baru kamu boleh kalahkan dia. Kemudian kata Tulaihah, kuat ada dah, kemuliaan pun ada juga. Kuat ada, kemuliaan ada, fasih bahasa Arab pun ada juga. Jadi dia ukok-ukok, dia kira-kira, dia kata aku bagus lagi daripada Muhammad. Kemudian yang kurangnya Muhammad ni Nabi, dia bukan Nabi. Jadi dia pun kata tak payah nak ikut Muhammad. Dia kata dia murtad, dia iklankan dia jadi Nabi. Habis cerita, senang. Aku jadi Nabi untuk tujuan supaya dia bolehlah sampai ke satu tahap yang lagi tinggi daripada Muhammad. Masa ni Nabi masih hidup, tahun ke-9, tahun ke-10 Hijrah. Baik, apabila dia mengaku menjadi Nabi, Nabi SAW hantar seorang wakil daripada Bani Asad juga, namanya Darar. Nabi hantar Darar ni untuk pergi perangi dengan Tulaihah. Hantar lawan dengan dia, perang dengan dia. Dia dah mula murtad ketika Nabi SAW masih hidup. Apabila Nabi hantar Darar, bila dia jumpa Tulaihah dekat waktu malam, jumpa 2 orang sebelum sempat perang. Bila Darar angkat dia punya pedang untuk nak libas dan juga untuk bunuh Tulaihah, pedang dia jatuh. Pedang dia jatuh, dia tak dapat nak bunuh Tulaihah. Tulaihah balik, dia pergi cerita dekat orang kampung dia, Bani Asad. Dia kata, aku ada mu'jizat sebagaimana Muhammad ada mu'jizat. Muhammad tak boleh dibunuh oleh orang, aku juga tak boleh dibunuh. Darar, kamu kenal Bani Asad juga, keturunan kita, antara orang yang paling kuat. Tapi bila dia cuba nak bunuh aku, dia tak berjaya. Menunjukkan aku ada mu'jizat. Jadi bila dia cakap dengan orang, dia yakinkan orang dengan dia punya fasih. Semua orang ketika tu di kalangan Bani Asad, ramai yang mengikut dia. Ramai yang ikut dia, mengaku dia juga Nabi macam Nabi Muhammad SAW. Sama, dua orang Nabi. Tulaihah, cerita dia ni, sampai Nabi wafat. Apabila Nabi wafat, dia ni antara orang yang kira di kalangan orang murtad, dia senior lah. Dia tak tunggu Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, dia dah murtad siap-siap. Itu pesanan pertama Abu Bakar kepada Khalid Al-Walid, pergi jumpa Tulaihah, bunuh dia, perang dengan Tulaihah. Tulaihah ketika itu dia mula sebarkan dakwah dia. Antara yang ikut dia Bani Jadilah dengan Bani Ta'i, Hatim Ta'i punya keturunan, antara yang ikut dia. Jadi ramai dah orang ikut. Keturunan dia sendiri Bani Asad, Bani Jadilah dengan Bani Ta'i, ramai orang ikut dia. Pengikut dia ramai. Dikatakan Bani Ta'i ada 500 tentera berkuda, Bani Jadilah ada 1000 tentera berkuda, dengan orang dia lagi Bani Asad. Pengikut dia sangat besar dan sangat ramai. Sebab itulah Abu Bakar pilih pasukan yang paling kuat dipimpin oleh Khalid Al-Walid untuk pergi dan juga lawan dengan Tulaihah. Dalam masa yang sama, Abu Bakar buat 2 strategi lah lawan dengan Tulaihah. Satu lagi, dia hantar Adi bin Hatim Ta'i. Dia hantar Adi, tapi Abu Bakar pesan kepada Adi, hang bukan pergi perang, hang pergi jumpa Bani Ta'i, dakwah kepada mereka, minta mereka masuk Islam sebelum Khalid sampai dan bunuh mereka. Jadi dia hantar 2, Adi dan juga Khalid Al-Walid. So Adi pergi kepada mereka, dakwah kepada mereka, bagi tahu kepada Bani Ta'i, terimalah agama Islam, tunduklah kepada Abu Bakar. Mereka asalnya tak nak tunduk, mereka tak nak terima Islam, mereka tak nak menyerah kalah kepada Abu Bakar. Adi sebut kepada mereka, kalau kamu tak terima, kamu tak ada pilihan lain.
Abu Bakar akan datang dengan tentera dan dia akan bunuh kamu. Mereka kata kami takkan tunduk kepada Abu Fahal, kami takkan tunduk kepada Abu Bakar. Tidak, Abu Fasil, gelaran dia Abu Fasil. Adi kata kalau kamu tak nak tunduk tak apa, tapi kesannya tentera akan datang, tentera akan perangi kamu dan tentera akan bunuh kamu, itu pasti. Pada hari itu kamu akan tahu bahawa Abu Bakar dia adalah Abu Fahal, bapa kepada unta yang paling kuat. Tu gelaran yang dia bagilah ketika tu. Pujuk akhirnya lama kelamaan Bani Adi, Bani Tai daripada keturunan Adi bin Hatim, mereka pun terima. Mereka terima, dan apabila mereka terima, ketika itulah sampai tentera Khalid Al-Walid di perkampungan mereka. Apabila Khalid sampai, Adi beritahu kepada Khalid, mereka ni telah menerima Islam, jangan bunuh mereka. Sebelum perang, Abu Bakar pesan kepada Khalid Al-Walid, tanda mereka tu beriman apabila didirikan azan. Apabila kamu sampai ke satu perkampungan, jangan serang mereka. Tunggu sehingga waktu pagi mereka dirikan azan ataupun tak. Kalau mereka dirikan azan di kampung tu, kamu minta hak kita, hak yang patut mereka bagi, zakat, amalan Islam yang mereka kena buat. Kalau mereka buat, okey. Kalau mereka tak buat, perangi mereka. Abu Bakar punya pesanan. Tapi Khalid ni dia sangat, kalau banyaklah cerita, Khalid ni dia punya priority dia, kalau dia antara dua grey area tak clear, patut selamat ke patut mati, dia bunuh orang. Ini Khalid punya sikap. Kalau grey area, dia dahulukan bunuh. Jadi arahan tu sampai dekat dia. Sebab tu sebelum tu kalau kita baca kisah di zaman Nabi SAW, ada kaum yang Nabi hantar Khalid Al-Walid pergi dakwah. Nabi pesan pesanan yang sama macam Abu Bakar pesan dekat Khalid. Kalau mereka terima Islam, jangan bunuh mereka. Dia pergi, mereka sebut perkataan. Mereka sebut perkataan Sabauna, kalau tak silap dia Sabauna. Dia bunuh mereka. Kemudian dia bunuh mereka semua. Akhirnya mereka kata, kami bukan kata Sabauna, kami kata Aslamna, kami masuk Islam. Hang salah dengar. Mereka balik, mereka mengadu kepada Nabi SAW. Nabi bayar diat untuk setiap orang yang mati di perkampungan tu. Nabi sebut dalam hadis, aku berlepas diri daripada Khalid yang telah membunuh orang yang tak ada kena mengena. Ini bukan keputusan aku. Khalid buat keputusan sendiri. Nabi marah dia, Nabi bayar denda. Tetapi dalam masa yang sama, Nabi tak pecat Khalid. Atas kesilapan tu dia tak dipecat. Dan sikap dia sama juga sama Abu Bakar pun. Dia tak berubah. Arahan bila khalifah bagi, ini arahan. Pergi Khalid, dakwah mereka kepada Islam. Tengok kampung mereka tu ada bunyi azan ke tak ada. Kalau ada, sampaikan kepada mereka perintah agama. Kalau mereka ikut, okey. Kalau tak ikut, bunuh. Khalid faham. Maka dia pergi jumpa dengan Bani Tai. Apabila jumpa dengan mereka, Adi bagi tahu dekat dia yang mereka ni dah terima Islam. Dia nak pergi serang kampung seterusnya, Bani Jadilah. Adi kata, tunggu dulu, sebab dia dah hantar utusan daripada Bani Tai ni untuk jumpa dengan Bani Jadilah. Kalau hang serang sekarang, nanti tentera ni akan bunuh utusan aku. Biar aku punya game selesai dulu. Tugas aku berdakwah. Bagi aku ruang 3 hari, aku pergi berdakwah dulu. Kalau aku berjaya, Alhamdulillah, itu yang lebih baik, mereka terima agama. Tapi kalau utusan aku ni gagal, bagi orang aku balik dulu, lepas tu baru hang serang. Khalid setuju. Okay, kita tunggu di sini 3 hari sampai dapat keputusan. Akhirnya mereka pun pergi duduk di sana 3 hari. Khalid tunggu. Utusan daripada Bani Tai berjaya untuk memujuk Bani Jadilah tunduk kepada Khalid Al-Walid. Jadi sekarang dia jadi ramai tentera dia. Tentera yang datang dengan dia satu hal, campur dengan daripada Ghaus Tai dan juga Bani Jadilah, tentera dia jadi ramai. Tambah 1,500 ekor kuda lagi. Mereka pun jadi satu kumpulan yang kuat untuk lawan dengan Tulaihah. Baik, seterusnya, bila lawan dengan Tulaihah, pertembungan ni berlaku di satu tempat yang namanya Buzakhah. Tentera Khalid bersama dengan Bani Tai dan Bani Jadilah pergi ke Buzakhah.
untuk lawan dengan Tulaihah Al-Asadi. Tulaihah antara orang yang sokong dia Uyainah ibn Hisan. Uyainah ni sama juga macam dia murtad. Uyainah ni dia dakwah kepada pengikut dia, suruh ikut Tulaihah sebagai nabi. Uyainah beritahu kat kaum dia, dia kata nabi daripada Bani Asad ni lagi bagus daripada seorang nabi daripada Bani Abdul Muttalib. Dekat dengan bangsa kita sokong dia. So Bani Asad semua bersama dengan Tulaihah dan juga disokong oleh Uyainah ibn Hisan. Mereka pun keluar pergi perang. Sebelum pergi perang, Khalid hantar 2 orang spy dia, iaitu Thabit bin Arqam dan juga Ukashah ibn Mihsan. Thabit dan Ukashah, 2 orang ni pergi tengok tentera Tulaihah macam mana keadaan dan sebagainya. Dan Tulaihah terlibat dengan pertempuran dan sebagainya. 2 orang ni dibunuh. Thabit dengan Ukashah, 2 orang dibunuh. Bila mereka dibunuh, tentera Islam ketika tu jadi semakin marah. Mereka bunuh 2 orang. Akhirnya waktu pagi mereka pergi ke Buzakhah. Pertempuran waktu pagi yang sangat sengit di antara tentera Nabi palsu ni, Tulaihah dan juga tentera Khalid al-Walid. Tulaihah bersama dengan dia Uyainah. Uyainah ceritakan masa orang tengah perang betul-betul, hari pertama perang tak ada siapa menang, sama-sama kuat, sama-sama masih ramai. Uyainah nampak lama-kelamaan tentera dia semakin lemah. Dia pergi jumpa Tulaihah, tanya, apa yang jadi? Ajar akan Jibril. Jibril datang kat engkau bagi wahyu ke? Sebab Tulaihah ni dia masuk dalam kemah dia duduk dengan selimut. Seorang style orang ajaran sesat ni lah, dia duduk, dia selimutkan diri dia. Uyainah datang tanya kepada Tulaihah, Jibril dah datang ke belum? Tulaihah kata tak, belum datang, hang sambung pergi perang. Dia pun keluar, dia bawa kumpulan dia lawan, betul-betul berperang dengan tentera Khalid. Dan Khalid juga lawan, dia juga lawan. Yang mamat ni Tulaihah dia duduk dalam kemah. Dia duduk, dia berselubung dengan selimut. Lama dia duduk seorang. Lama sikit Uyainah teruk sangat, tentera dia semakin berkurangan, semakin ramai yang mati. Datang jumpa dengan Tulaihah sekali lagi. Dah sampai ke belum ni Jibril? Dia kata tak, Jibril tak ada wahyu lagi, belum sampai. Dia turun keluar pergi lawan lagi. Lawan berterusan, semakin lemah. Kali ketiga dia datang, jumpa Tulaihah. Ada tak Jibril datang kepada engkau? Tulaihah kata, ada. Jibril datang dah, dah bagi wahyu. Ini strategi orang yang nak nampak hebat, dia dari sirah ni juga kita boleh belajar lah modus operandi ajaran sesat. Kalau first time orang mai, tiba-tiba dia kata dia dapat wahyu, dia tak naklah dramatik. Dia kena lah nampak macam susah. Akhirnya baru kemenangan tu datang. Jadi Tulaihah pun pandai lah strategi tu. First time Uyainah datang, belum. Second, belum. Yang ketiga Uyainah datang, ya, Jibril dah datang. Baik. Kalau kita lah duduk tempat dia kan, macam mana nak naikkan semangat Uyainah tu pergi lawan? Apa wahyu tu kata? Macam mana nak naikkan semangat Uyainah pergi lawan? Ini kaki penipu. Kalau apa penipuan yang paling bagus untuk dibuat ketika tu? 20%. Kan? Bagi insentif dekat dia. Kena bagi insentif dia baru dia boleh perang. Lalu Tulaihah dia kata dekat Uyainah, Jibril datang kepada aku dan sampaikan wahyu. Dia kata, wa inna laka rihan karihahu wa inna laka hadithan la tansahu. Kita Jibril datang kepada aku, wahai Uyainah. Dia bagi wahyu, suruh aku abad ke hang, sesungguhnya engkau akan berperang wahai Uyainah sebagaimana aku telah berperang dulu. Aku tu bukan Tulaihah, Jibril. So dia kata, macam mana dulu aku perang Jibril, begitu juga engkau akan perang. Dia bagi up level Uyainah ni sama macam Jibril. Kemudian dia kata, wa inna laka hadithan la tansahu, dan engkau akan dapati satu peristiwa yang akan berlaku, peristiwa besar ni yang kau takkan lupakan selama-lamanya. Dia naikkan semangat Uyainah untuk lawan. Uyainah ni pun dia bodoh dia pun ada tahap lah juga. Berapa kali kena tipu, akhirnya dia tahu yang Tulaihah ni tipu dia. Dia tahu Tulaihah tipu dia, dia tinggalkan Tulaihah. Dia beritahu kepada kaum dia, wallahi innahu lakadzab, demi Allah dia ni memang betul-betul penipu. Dia dengan kaum dia, mereka lari pergi ke Syam. Tulaihah tak boleh lawan dengan Khalid. Apa dia buat? Dia pun lari pergi ke Syam juga. Sebab
dia tentera yang kuat, tapi bila tentera semakin mati, semakin kurang, dia lari pergi ke Syam sama-sama dia dengan bini dia. Lama dia duduk di Syam, tapi para sahabat marah kan sebab dia bunuh 2 orang tadi, Uqashah dan juga Thabit. Dia lari ke Syam. Sampailah lama dia duduk Syam, tiba-tiba ini kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada siapa yang Allah nak. Tulaihah, orang yang dia murtad, tetapi Allah Ta'ala tetap bagi hidayah kepada dia. Sampai hidayah kepada dia, dia pergi menunaikan umrah. Dia masuk Islam, duduk lama di Syam, kemudian dia pergi menunaikan umrah. Bila dia pergi menunaikan umrah, dia jumpa Umar. Dia kata, wahai Umar, aslamtu, aku dah masuk Islam. Umar kata, aku masih teringat lagi peristiwa hutang 2 orang dulu ni, yang kau bunuh Uqashah dan juga Thabit. Umar ingat peristiwa tu. Dan dia kata dia masuk Islam, dia bertaubat. Dan dia berhajat untuk mempertahankan Islam. So Tulaihah ni, Allah Ta'ala takdirkan lepas tu dia terlibat dalam perang dan dia buktikan yang dia betul-betul bertaubat. Dia pernah di zaman Umar lah banyak berlaku. Mereka pergi lawan dengan Rom, kapal Rom yang besar. Dia seorang, dia perintahkan para sahabat masukkan dia dalam kapal Rom. Dia pun masuk dalam kapal Rom, dia pergi lawan dengan Rom. Kemudian dalam peperangan Qadisiyah, sama juga Qadisiyah zaman Umar lawan Parsi, dia seorang dihantar oleh Amr bin Al-As ketika tu panglima untuk pergi jadi spy. Dia pergi jadi spy malam. Tulaihah jadi spy, tengok apa yang mereka buat tentera Parsi. Tengok banyak khemah, satu kumpulan tentera. Lepas tu malam dah habis, semua orang balik, bagi khabar kepada Amr bin Al-As, ini kedudukan mereka. Dia tak balik. Dia stay lagi malam. Dia fikir kalau setakat bawa balik khabar dekat Amr bin Al-As, itu tak cukup legend lah. Semua orang boleh buat, semua spy boleh buat benda tu. Nak ambil khabar bawa balik, itu kerja spy biasa. Lalu dia fikir apa perkara yang paling bagus dia boleh buat. Dia tengok dalam banyak-banyak kemah, satu kemah yang paling besar, tentera Parsi, Qadisiyah. Dia pergi ke kemah tu. Waktu malam, jalan gelap pergi ke kemah tu. Dan nak sampai ke kemah tu, jalan semak dan sebagainya. Maksudnya dia boleh hilangkan diri dengan senang. Tapi ramai yang kemah tu. Dia pergi, dia tengok unta yang paling bagus ataupun kuda yang paling cantik dan nampak dijaga dengan baik dalam banyak-banyak kuda. Itu bos punya kuda lah kan. Kereta bos kan mesti ada escort kiri kanan. Kita kenal lah kereta bos, kereta menteri, kereta sultan mana satu. Takkan sultan naik kereta sama macam orang biasa. Tengah-tengah asing. Dia pergi tengok kuda tu, dia lukakan badan kuda tu dengan pedang dia. Dia ambil pedang dia toreh badan kuda tu, lukakan badan. Kemudian dia balik. Dia jalan patah balik. Ada orang ikut dia. Satu orang tentera berkuda ikut dia untuk bunuh. Ikut dan dia bunuh orang tu. Kemudian orang kedua, satu orang pergi ikut kejar dia, hilang. Orang kedua pula datang. Orang kedua yang paling hebat di kalangan tentera Parsi datang, masuk dalam semak-semak ni, kejar dia, hilang juga. Orang ketiga datang. Dia berdiri di hadapan orang ketiga tu. Dia kata ke orang ketiga, hang ada 2 pilihan. Satu, aku bunuh hang sama macam aku bunuh 2 orang tadi sebelum hang. Dan hang tahu 2 orang tu lagi bagus daripada hang dalam perang. Kalau aku boleh bunuh daripada 2 orang, aku boleh bunuh hang sekali. Yang kedua, hang ikut aku balik, kita jumpa Amr bin Al-As, hang jadi tawanan aku. Yang kawan ni naik kuda ni tak ada pilihan sebab 2 orang tu orang hebat. Kita kira aku ikut hang, bawa aku jadi tawanan. Hang ikut, hang jalan depan, aku belakang. Ni orang bawa kuda ni jalan depan dia belakang. Sampai pergi ke perkemahan orang Islam dalam pedang Qadisiyah. Dia bawa pergi kepada Amr bin Al-As. Hang tak aku jadi spy? Nah, aku bawa tawanan seorang. Amr bin Al-As, dia pernah Parsi cakap bahasa lain. Amr bin Al-As panggil orang terjemah yang pandai cakap Parsi. Tanya dia ni rahsia tentera Parsi. Tanya dia bila penterjemah pun datang, tanya dengan tentera yang ditangkap oleh Tulaihah ni. Amr bin Al-As tanya, apa rahsia tentera Parsi? Bagi tahu supaya kami boleh perang, kami boleh lawan. Orang ni kata, sebelum cerita tentang rahsia Parsi, aku nak cerita tentang dia yang tangkap aku ni, Tulaihah. Yang mamat yang kena tangkap ni kata, aku berperang daripada lahir sampai sekarang. Dia ni kira standard, mungkin mak dia beranak dia pun kat medan perang lah. Daripada aku lahir sampai sekarang, hidup aku perang.
Tapi sepanjang aku perang, sepanjang sejarah aku perang, belum pernah lagi aku jumpa satu orang pergi masuk dalam kubu musuh yang ada beribu orang dan dia pergi serang seorang-seorang. Ini gila ni, dia seorang je buat kerja macam ni. Orang lain tak buat, dia seorang je. Dia boleh masuk dan dia boleh serang. Dan telah kejar dia ni tentera kami yang paling bagus, yang paling hebat yang kami ada. Kejar dia dan dia berjaya bunuh. Dan orang kedua yang paling bagus kejar dia, dia berjaya bunuh. Dua-dua orang tu orang yang sangat aku sayang, sepupu dia. Dia kata orang yang sangat aku sayang kejar dia, kemudian aku pula kejar dia. Ketika dia tangkap aku, rasa takut datang kepada aku, lalu aku datang ke sini. Itu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asad. Abu Bakar pesan kepada Khalid Al-Walid, lepas dia dah masuk Islam, dia ikut pegang banyak. Abu Bakar pesan kepada dia ni, jangan lantik jadi pemimpin, tapi kalau dia minta, hang boleh minta pandangan dia dalam perang. Fahasuna Islamuhu, dia murtad, kemudian dia jadi orang Islam dan dia telah menjadi orang Islam yang baik dan orang Islam yang berbakti. Itu Tulaihah. Kita tak tahu nak bagi apa, radhiyallahu anhu ke rahimahullah, wallahu a'lam. Kira sahabat ke tak? Tulaihah kira kita geli sahabat tak? Oh, dia masa zaman Nabi dah murtad. Zaman Nabi dia dah murtad dah. Dia masuk Islam. Dia mula-mula dia perang dengan Nabi dalam perang Khandaq, dia perang. Kemudian dia masuk Islam dengan kaum dia. Lepas tu entah angin mana yang serang dia, dia rasa dia sama macam Nabi, dia kata dia Nabi. Lepas tu bila dia kalah, dia masuk Islam balik. Kemudian dia jadi orang Islam yang baik, berjihad di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar. Kira sahabat ke tak? Boleh. Kira macam mana ni? Wallahu a'lam. Ulama khilaf kedudukan dia. Ada yang kata dia sahabat, ada yang kata dia bukan sahabat, ikut takrif. Sekarang jadi Syiah. Jadi keluarga tak Buki cakap lah, Al-Asadi tu di keluarga Syiah. Jadi sama ada dia kedudukan dia sahabat atau tak, wallahu a'lam, tapi dia orang yang baik kan. Di hujung hayat dia, dia telah berbakti dan dia telah membantu tentera Islam. So itu satu kumpulan, Khalid bin Walid untuk pergi lawan dengan Tulaihah. Yang kedua, Nabi SAW juga menghantar Ikrimah bin Abu Jahal untuk lawan dengan Musailamah. Asalnya Musailamah cabaran dia tak sekuat Tulaihah, tetapi Musailamah ni dia jadi kuat selepas tu. Nanti kita sambunglah sebab cerita Musailamah ni panjang sikit. Dan Nabi SAW juga hantar Syurahbil Ibnul Hasanah untuk tolong Ikrimah lawan dengan Musailamah. Jadi dua orang ni dihantar untuk berdepan dengan Musailamah ketika tu. Antara yang lawan dengan Musailamah juga, kalau tuan-tuan ingat kan, kita cerita Thumamah Ibnu Uthal dulu yang Nabi tangkap, yang dia main masuk Islam, dia jadi spy. Nabi ingat cerita sirah, tak tahu lah berapa siri lepas. Dia ditangkap, dia diikat di masjid daripada Yamamah, Thumamah Ibnu Uthal. Apabila dia diikat, kan setiap pagi Nabi datang, ingat ke tak ingat kan? Ingat kan? Ingat? Alhamdulillah, ingat, bagus. Setiap pagi Nabi datang, ingat-ingat lupa tak apa, jangan lupa terus. Lupa terus itu masalah sikit. Thumamah Ibnu Uthal, Nabi tangkap dia pemimpin Yamamah yang besar. Nabi tangkap dia dan Nabi ikat dia. Setiap pagi Nabi tanya dia, "Ma bika ya Thumamah? Hang macam mana? Keadaan hang setelah ditangkap ni macam mana?" Kan dia kata, "Aku bagus ya Muhammad. Kalau hang bebaskan aku berterima kasih kepada hang. Kalau hang bunuh aku ada kaum yang akan datang dan serang hang." 3 hari berturut-turut. Akhirnya Nabi lepaskan dia, dia pergi, dia mandi dan dia patah balik, dia masuk Islam. Pemimpin Yamamah, Thumamah Ibnu Uthal. Ketika Musailamah murtad, dia benteng pertama lawan dengan Musailamah. Jadi dia orang first di Yamamah yang lawan dan berperang dengan Musailamah. Kemudian datang join dia Ikrimah dan juga Syurahbil. Tak boleh menang juga. Akhirnya datang tentera Khalid yang nanti kita akan ceritalah lebih lanjut apa yang berlaku kepada mereka. Seterusnya, Muhajir Ibnu Umayyah yang dihantar ke Yaman untuk lawan dengan Al-Ansi. Untuk lawan dengan Al-Ansi.
Kemudian bila Al-Ansi, dekat mana cerita ni? Ini cerita penduduk Yaman, muka surat 110. Muka surat 110, cerita penduduk Yaman. Asalnya Al-Aswad Al-Ansi, Al-Aswad Al-Ansi di Yaman ni, dia murtad. Kemudian orang ramai telah bunuh dia. Antara yang bunuh dia adalah Qais ibn Maksyuh. Bunuh dia. Akhirnya Qais ni dia murtad juga. Dia berjaya dan dia pun jadi kuat. Kerana itulah Nabi SAW hantar Muhajir ibn Abi Umayyah. Tapi sebelum Muhajir sampai di Yaman, tentera Islam ketika itu dipimpin oleh Fairuz. Fairuz ni dia orang Parsi, keturunan dia dibunuh oleh Qais dan dia marah, dia pun lawan dan menang. Jadi Muhajir sampai, perang di Yaman tu dah selesai. Jadi seterusnya, apa lagi yang ada dalam buku ni? Baik, setelah Tulaihah dikalahkan oleh Khalid, ketika itu Abu Bakar hantar surat kepada Khalid yang ditulis dekat sini. Antara yang Abu Bakar tulis, jadda fi amrika wala talim, wahai Khalid, bersiap siagalah engkau dan janganlah engkau lemah. Wala yadhfar bi ahadin minal musyrikin qatala minal muslimin illa nakalta bihi, dan janganlah engkau membiarkan salah satu pun musyrik yang telah berjaya membunuh orang Islam, melainkan hendaklah engkau melawan dan juga membunuh seorang di kalangan mereka semula. So Nabi pesan kepada Khalid, hang jangan balik lagi. Dia dah habis dah Tulaihah punya ancaman. Nabi pesan dekat dia, jangan balik, kekal di situ sehinggalah engkau jumpa siapa sahaja yang lawan dengan orang Islam, lawan mereka semula. Baik, seterusnya Bani Asad dan Ghadfan datang berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq. Mereka dah kalah, Tulaihah dah lari balik. Ghadfan dan juga Bani Asad datang ke Madinah, jumpa dengan Abu Bakar. Pengikut-pengikut dia ni yang ramai datang jumpa untuk surrender. Abu Bakar kata ada dua pilihan. Satu, aku halau kamu keluar daripada Jaziratul Arab. Yang kedua, kamu duduk di Jaziratul Arab tapi dalam keadaan yang hina. Mereka tanya Abu Bakar, keadaan yang hina tu macam mana? Abu Bakar letak syarat, tanah kamu akan diambil oleh orang lain yang kerja di situ. Kamu kena bayar upah kepada orang yang kerja tu. Kamu kena bagi duit kepada khalifah. Kamu kena setuju bahawa siapa yang mati di kalangan orang Islam masuk syurga, siapa yang mati di kalangan kamu yang lawan dengan Khalid ni masuk neraka. Dan juga setiap tentera Islam yang terbunuh, kamu kena bayar diat semula. Ini Umar tak setuju. Umar kata kat Abu Bakar, jangan ambil diat, sebab tentera Islam yang mati ni mati syahid, tak perlu diat. Lalu mereka pun bincang. Akhirnya Umar setuju dengan Abu Bakar. Jadi Ghadfan dan juga Bani Asad nak surrender boleh. Dua pilihan, belah keluar daripada tanah Arab ataupun hidup dalam kehinaan. Mereka pun terima untuk bayar balik segala yang diminta oleh Abu Bakar, dan mereka tetap tinggal di situ. Seterusnya, kisah Ummu Ziml. Ummu Ziml daripada Bani Ghadfan. Dia antara orang yang telah menghimpunkan tentera untuk lawan dengan Abu Bakar juga, untuk lawan dengan Khalid. Murtad juga, dia jadi pemimpin murtad. Ummu Ziml, dia mengumpulkan Ghadfan. Khabarnya sampai kepada Khalid. Jadi Khalid pergi serang dia, dan tentera dia kalah, dan dia telah dibunuh, dan unta dia telah dirampas. Dia ada unta yang paling bagus, Ummu Ziml. Kira dalam banyak-banyak unta ni, unta dia paling laju. Bila Khalid lawan dengan dia, Khalid rampas, bawa balik unta dia, dan juga dia terbunuh. Itu salah satu. Satu lagi Fuja'ah, Iyad ibn Abdullah. Fuja'ah ni pula penipu. Dia mai jumpa Abu Bakar. Dia kata kat Abu Bakar, aku masuk Islam, hantar tentera untuk join aku. Abu Bakar pun hantar tentera. Dia tak ada masalah dengan Abu Bakar pun, Fuja'ah ni, Iyad bin Abdullah. Tapi dia main, dia kata aku masuk Islam, aku nak tolong pergi lawan dengan orang murtad. Abu Bakar benarkan dia. Apa dia buat? Dia pergi, dia bunuh semua orang. Murtad ke, tak murtad ke, Muslim ke, musyrik ke, dia bunuh semua. Ini salah satu jenis gila juga, gila bunuh. Dia tak kira geng ke, musuh ke, yang penting dia bunuh. Dia bunuh semua. Sehingga berita itu sampai kepada Khalid. Sampai kepada Khalid yang dia bunuh orang.
ketika Khalid Al-Walid masih berjaga-jaga, Khalid tangkap dia. Dia bunuh orang dengan keadaan yang kejam. Ada yang dia bakar, ada yang dia bunuh siapa saja yang dia jumpa, pakai nama Abu Bakar. Ini masalah masa tu kan tak ada WhatsApp, tak ada apa, orang mana tahu orangnya Abu Bakar suruh bunuh orang. Dia pergi semua kampung, dia bunuh sesuka hati. Khalid tahu cerita, dan Khalid tahu Abu Bakar bukan orang macam ni. Tangkap dia, bawa balik kepada Abu Bakar. Dan dia antara orang yang dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Dia dibakar. Dia dibawa, Abu Bakar perintahkan bawa dia ke Baqi' dan juga bakar dia. Sebagian ulama kata sebab antara dia, yang dia buat, dia bakar orang, jadi sebagai qisas kepada dia. Dia bakar orang, dia dibakar semula. Ni satu pasien lagi penipu, iaitu Iyad Ibn Abdullah Ibn Abdul Yalail. Seterusnya Sajah. Sajah dia ni pula bini kepada Musailamatil Kadzdzab. Sajah dia kahwin orang. Saya kita cerita macam mana depa kahwin. Sajah ni dia agama Kristian asalnya. Dia agama Kristian, dia ada pengikut. Bila dia ada pengikut, akhirnya dia kata kat pengikut dia, banyak sangat nabi laki. Musailamah laki, Tulaihah laki, Muhammad laki. Apa kata kita buat trend baru, nabi perempuan pula. Ni Sajah punya kerja. Pengikut dia pun kata okey juga. Depa nanti dia jadi nabi. Sajah telah menjadi nabi perempuan orang Kristian. Kemudian mereka pergi jumpa Bani Tamim. Ini bukan Bani Tamim Don Daniel ni. Itu Melayunya, ni bukan ni Tamim betul. Tamim betul. Mereka pergi jumpa Bani Tamim. Dakwah kepada Bani Tamim juga untuk ikut agama Sajah. Ikutlah agama kami, ini ada nabi perempuan. Ini senang nak dapat nabi perempuan. Benda pelik-pelik ni memang orang suka lah. Nak dakwah pun senang sikit. Apa specialnya? Muhammad punya ajaran special tauhid. Kan bila Nabi dakwah, apa specialnya dakwah Nabi berbanding dengan jahiliyah? Tauhid. Aku orang yang betul-betul klaim tauhid, sedangkan orang lain tidak. Nabi debat dengan orang, Nabi dakwah dengan orang yang betul-betul tauhid adalah aku. Sajah dia punya point pula, aku adalah nabi perempuan. Apa boleh pergi cari siapa-siapa nabi yang ada, semua lelaki. Aku seorang je nabi perempuan. Bani Tamim pun fikir-fikir, oh special juga agama dia ni. Maka ramailah di kalangan Bani Tamim mengikut Sajah ketika itu. Antaranya Malik Ibn Nuwairah. Bukan saja Malik Ibn Nuwairah, dan ramai lagi pergi ikut dia. saja. Baik, ikut Sajah dan dia jadi nabi. Apabila dia jadi nabi, dia kumpulkan mereka. Baik, nak jadi nabi kena ada kekuatan. Macam mana nak kuat? First, dia bagi cadangan dekat mereka, kita kena serang semua perkampungan yang ada ni supaya kita ada kekuatan baru. Nanti dah kuat, kita berlawan dengan Abu Bakar. Tengok mana kumpulan yang paling tak kuat. Antara yang paling tak kuat adalah Rabah. Nak pergi serang Rabah. Bani Tamim pun bincang dengan dia, bagi cadangan, tak, jangan serang Rabah. Apa kata kita serang nabi lain? Dia kena kalahkan nabi lain, baru dia up kedudukan dia, kan? Nabi kena jatuhkan nabi lain. Maka mereka bincang-bincang, kita serang Musailamah. Ini sama-sama sesat. Yang sesat nak serang yang sesat. Sajah dengan pengikut dia kata, okey, setuju, kita pergi ke Yamamah, kita serang Musailamah dulu. Dua-dua orang kata. Musailamah apabila sampai kepada dia berita yang Sajah ni nak serang dia, Musailamah dia jadi risau, dia takut. Sebab dia berdepan dengan banyak ancaman. Sajah hang tak bala hang nabi underground, orang tak kenal. Siapa pun tak lawan dengan hang. Kedudukan Musailamah ketika tu, Sajah ni kira underdog punya nabi. Musailamah pula dia kira apa? Nabi yang zaman tu kira flagship lah di kalangan nabi-nabi sesat ni. Dia duduk atas. Syurahbil lawan dengan dia, Ikrimah lawan dengan dia, Sumamah Ibn Usan lawan dengan dia. Ni Sajah pun nak lawan dengan aku juga. Musailamah pening. Macam mana aku nak lawan dengan 4 orang serentak? Itu tunggu Khalid tak sampai lagi. Takkan nak lawan dengan 5 kumpulan tentera. Dia fikir macam mana aku nak menang dalam pertempuran ni. Apa yang dia perlu buat? Dia nak join siapa sekarang? Dia ada 5 musuh. Sajah, Ikrimah, Syurahbil, Sumamah dan juga Khalid yang tak sampai lagi. Macam mana dia nak menang?
Ini diplomasi kedua. Sajah memandangkan Sajah ni perempuan, satu. Dan Sajah ni pun Nabi juga, maka dia berdamai dengan Sajah. Dia pergi hantar utusan dia, jumpa dengan Sajah dan berjanji dengan dia yang hasil tanaman bumi Yamamah kami akan bagi separuh kepada engkau. Kita tak perlu bergaduh, kita sama-sama lawan dengan musuh sebenar kita. Dia kena cari dia punya middle ground yang sama. Middle ground kita apa? Hang sesat, aku pun sesat. Betul ya? Betul ya, kita sama-sama sesat. Jadi jangan lawan. Kita lawan dengan tentera yang tak sesat tu. Jadi Sajah dengan Musailamah bergabung. Dua orang join force. Musailamah bawa tentera dia 40 orang pergi ke tempat Sajah. Sajah duduk dalam kemah. Tentera dia 40 orang datang dengan dia. Dia seorang masuk, semua orang duduk di luar. Dia dengan Sajah duduk, mereka bincang strategi perang. Kita berdamai, kita jangan bergaduh, kita satukan kumpulan kita sehingga jadi kuat. Kemudian kita boleh lawan dengan tentera Abu Bakar. Kemudian Abu Musailamah pun fikir, kalau fikir-fikir balik, nak tambah kekuatan tentera kita, apa kata kita kahwin? Ni dua-dua orang ni duduk dalam kemah, apa kata kita kahwin? Lawa tak lawa ni. Agaknya lawa lah kot. Musailamah kata kita kahwin, lagi senang. Sajah kata aku setuju. Nak pegang saksi dua orang, persetujuan wali, walimah, ini semua ajaran Muhammad. Mereka ni dua Nabi. Mana pakai ajaran Muhammad? Wali perlu? Tak perlu. Saksi perlu? Tak perlu. Walimah perlu? Tak perlu. Kahwin terus dua orang, apa pun tak ada. Mereka duduklah dua orang dalam kemah tu 3-4 hari, orang ni duduk tunggu kat luar. Apa cerita mereka ni lama sangat berunding ni. Tak keluar. Mereka berunding lama dua orang. Dan akhirnya Sajah keluar. Sajah keluar dengan gembiranya, dia pergi ke kampung dia. Dia kata selesai, tak payah lawan dengan Yamamah. Orang tanya dia, kenapa tak payah lawan? Kita datang nak serang Yamamah. Sajah kata, sebenarnya aku dah kahwin dengan Musailamah, kita tak payah lawan. Pengikut dia tanya, oh dah kahwin, baguslah, tanyalah dah kahwin, mabrur lah kan, barakallahu lakumah. Murtad pun sembah Allah juga. Mereka sembah Allah, cuma mereka tak mau terima Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar. Orang tanya kepada Sajah, kan biasalah ni standard makcik bawang punya discussion kan. Berapa hantaran kahwin? Orang suka tanya kan, berapa dapat? Bila orang tanya soalan tu, Sajah jadi jam. Musailamah tak bagi hantaran. Wali tak ada, saksi tak ada, walimah tak ada. Banyak cantik hantaran dah dapat, semua tak ada sekali. Cukup package. Sajah kata dekat kaum dia, tak ada, dia tak bagi apa pun. Kaum dia kutuk dia, macam mana Nabi kahwin tak ada hantaran ni? Nabi standard tinggi, patut dapat something yang besar lah kira. Anak-anak kami orang biasa pun dapat hantaran mas kahwin, Nabi tak dapat. Oh, Sajah jadi stres. Dia jadi stres, aku tak dapat hantaran. Dia hantar wakil dengan tentera yang ramai pergi jumpa Musailamah. Pergi ke rumah Musailamah, pergi ke perkampungan dia, cari dia, mana Musailamah. Musailamah pun ingat orang nak main perang. Dia bukan nak main perang, dia bawa tentera yang ramai. Musailamah tanya, nak apa lagi? Kan dah kahwin. Dia kata, Sajah tanya mana mas kahwin. Sebagai Nabi dan juga isteri, dia layak menerima mas kahwin. Musailamah kata, nak tak mas kahwin yang paling bagus, yang tak ada perempuan pernah terima, yang paling hebat. Dia kata, okey, kami balik beritahu saja. Musailamah kata, kalau nak, bawa sini muazzin. Muazzin tukang azan. Sajah pergi cari dalam kampung dia, siapa orang paling bagus azan, suara paling sedap ni, pergi jumpa Musailamah. Okey, pergi jumpa. Musailamah kata, mas kahwin ataupun hantaran untuk Sajah adalah engkau, tukang azan. Pergi balik kampung kau, iklan di hadapan orang ramai, tukang azan ni suara dia kuat lah, dia boleh angkat suara, cakap dengan suara yang kuat. Bagitahu kepada mereka, sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku solat subuh dan asar telah dibatalkan. Jadi 3 waktu saja solat. Musailamah boleh piamak kat Sajah begitu. Mana ada mas kahwin yang lagi hebat daripada mas kahwin ni? Mas kahwin special untuk hang seorang je, 2 solat batal. Subuh tak ada, asar tak ada. Tinggal subuh, zuhur, maghrib dan tinggal zuhur, maghrib, isyak. Maka balik dan bergembiralah Sajah dan penyokongnya. Oh, Nabi ni dapat wahyu, kita tak perlu buat 2 solat. Itulah sesat, menikah dengan sesat 2 orang. Jadilah mereka berdua suami isteri. Tapi Sajah ni dia tak tahan lama, dia sesat je, dia murtad. Bila tentera Khalid nak sampai ke
ke kawasan Yamamah, dia lari, dia tinggalkan, dia lari. Dia kutip dekat Musailamah, bagi bahagian aku yang hang janji dulu separuh, kau ambil separuh, dan dia lari. Dia lari duduk jauh sampai zaman Muawiyah. Bila zaman Muawiyah halau dia sebab dia tak lawan, dia duduk diam. Muawiyah baru halau dia. Yang tinggal melawan ni adalah Musailamah. Cerita Musailamah ni panjang sikit, kalau kita start nanti nak kena berhenti tengah-tengah. Jadi kita sambung cerita Musailamah pada kelas yang berikutnya. Kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, kita tangguhkan dulu majlis untuk hari ini, insyaAllah. Baru lagi kan, berapa minit kan? Sejam. Kalau main jam. Ada soalan tak sebelum kita? Sebab saya tak nak start cerita Musailamah ni. Nanti kalau start panjang pula, lambat habis. Tak pasal sejam. 40 minit, 46. Oh, Malik ni pula. Malik ni Fras. Okey, kita sama cerita dia. Buat cerita dia boleh lah juga. Malik, saya tak tahu dia tulis ni. Okey, Malik bin Muwairah, dia Fras sebab Sajah dia pergi kahwin dengan Musailamah. Dia Fras. Dia adalah orang yang duduk bersama dengan Sajah. Dia kira orang kanan lah. Dia orang kanan, dia sentiasa berbakti, dia sokong Sajah. Akhirnya Sajah pergi kahwin dengan Musailamah. Jadi dia Fras. Apabila dia Fras, Lawa lah dia. dia jadi rebutan orang-orang sesat. Apabila dia Fras, dia pergi duduk di satu tempat yang dia seorang sahaja duduk di situ. Dia dengan kumpulan kaum dia duduk, mereka tinggal di satu tempat. Malik bin Muwairah ni daripada Bani Tamim, mereka duduk, mereka tinggal di situ. Dia bawa diri lah, kira tak apalah, cinta dia tak diterima oleh Sajah, dia pun bawa diri dengan kaum dia tinggal di situ. Dan bila tinggal di situ, Khalid Ibn Walid sampai. Bila Khalid sampai, Khalid tanya kepada Bani Tamim, macam mana kedudukan kamu semua? Kebanyakan Bani Tamim, mereka ada bunyi azan, mereka menunaikan solat. Jadi para sahabat, sebahagian yang ada dengan Khalid kata tak boleh bunuh mereka. Mereka ni tanda mereka masuk Islam. Sebahagian lagi tak terima, kata mungkin mereka ni tipu kot masuk Islam. Jadi berbeza. Sebahagian besar daripada mereka telah pun bertaubat, mereka berhenti daripada lawan dengan Khalid ketika tu. Cuma Malik bin Nuwairah dia blur, masih tak boleh terima cinta dia ditolak. Dia jadi diam, dia nak masuk Islam pun tak, nak terus lawan pun tak. Dia mendiamkan diri pada ketika itu. Khalid panggil dia, Khalid tanya dekat dia, dia tak banyak zakat lah dia ni. Apakah kamu terima bahawa solat dan juga zakat, kedua-dua ni diwajibkan dalam agama? Khalid tu, dia tunggu ni lah. Jangan bagi ada grey area je perangai Khalid ni. Ada grey area, dia bunuh. Ni ada dua riwayat. Salah satu riwayat bila dia tanya, zakat dengan solat bersama tak? Malik bin Nuwairah kata, itu adalah apa yang diajarkan oleh Rasul kamu. Itu adalah apa yang diajarkan oleh sahabat kamu. Maksudnya Muhammad ajar. Khalid punya understanding, kalau itu sahabat kami, bukan sahabat engkau, Khalid dibunuh dia. Itu salah satu version. Version lain pula, ketika duduk ni, malam ni, ada orang sebarkan cerita yang katakan mereka ni sejuk waktu malam, panaskan mereka. Panaskan mereka, tentera ni silap faham. Ingatkan panas tu maksudnya bunuh mereka, pergi bunuh mereka. Jadi ini salah satu perkara yang kontroversi ketika tu. Bila Khalid buat balik, bagi tahu kepada Abu Bakar yang dia bersama dengan tentera dia telah bunuh Malik bin Nuwairah dan Bani Tamim. Orang marah ketika tu. Khalid mana boleh bunuh orang sesuka hati? Tak ada bukti yang mereka ni tak Islam. Mereka mendirikan azan dan tak ada bukti jelas yang mereka ni lawan, tapi Khalid bunuh. Antara yang ajak ataupun minta supaya Khalid dipecat ketika itu adalah Umar. Ini insiden pertama lah antara Umar dan juga Khalid. Nanti ada banyak lagi insiden lain yang Umar minta kepada Abu Bakar pecat Khalid, sebab pedang dia terlalu mudah membunuh orang. Ini berbahaya. Khalid tetap tidak dihukum oleh Abu Bakar. Dan walaupun berkali-kali perkara yang sama berlaku, Abu Bakar panggil Khalid Al-Walid balik. Abu Bakar pesan kat dia, ini arahan betul-betul ni, jangan langgar. Khalid pun okey lah, tak langgar. Dia pergi perang lagi dan dia buat lagi.
Dan Umar tetap sentiasa, dan banyak juga kes di mana Umar sentiasa menjadi orang yang paling selalu minta kepada Abu Bakar, janganlah bagi Khalid jadi panglima. Dia bunuh orang senang sangat. Orang macam kes Malik bin Nuwairah lah tadi, dia punya urusan dah selesai, lawan dengan Tulaihah selesai. Sekarang nak pergi tolong Ikrimah, pergi lawan dengan Musailamah. Jumpa Malik bin Nuwairah tengah jalan. Khalid kata kita lawan dan serang mereka. Tentera dia kata ini bukan kerja kita, bukan arahan kita. Khalid kata tak apa, kita lawan juga. Dan dia lawan juga, dan dia dibunuh mereka. Sebab tu dia ada banyak kes di mana trend Khalid dan Umar sangat kira tak belaga angin lah orang kata dalam bab strategi perang ni. Banyak kes. Sampai sekali Abu Bakar pun mungkin kerap sangat Umar duk kata jangan bagi Khalid dah, ganti orang lain. Suruh Khalid ikut arahan, dia kena belajar disiplin perang. Umar punya pandangan begitulah, bagi dia berdisiplin sikit. Abu Bakar kata pun nak ganti dengan siapa? Mana ada orang yang hebat macam dia di medan perang? Kecuali hang nak pergi perang tak apalah. Umar kata tak apa, nanti aku pergi perang, aku boleh pergi perang, yang penting Khalid perlu didisiplinkan. Umar sampai dalam sebahagian kisah Umar sendiri, Umar kata hang nak pergi sangat, hang pergilah perang. Umar pergi. Apabila Umar nak pergi, ditahan oleh sebahagian sahabat. Lebih baik kau stay di Madinah bersama dengan Abu Bakar, pertahankan Abu Bakar. Dia patah balik, stay di Madinah, pertahankan Abu Bakar. Tapi Khalid di zaman Abu Bakar, dia antara salah satu sebab di mana orang murtad ni diperangi betul-betul. Arahan Abu Bakar tu dah ketat dah sangat clear. Kalau mereka ni murtad, bunuh mereka. Dengar azan subuh, tak azan, tanya mereka, ikut ke tak nak ikut, tak nak bayar zakat, bunuh mereka. Arahan tu dah cukup ketat. Tambah pula pelaksanaan yang lagi ketat dari arahan, lingkup habis orang murtad semua diperangi. Sebab Abu Bakar yang memberi arahan tu sangat firm, dan pemimpin utama dia Khalid Al-Walid yang sangat firm. Jadi itulah antara perkara yang berlaku ketika sebelum kita masuk cerita melawan dengan apa nama Musailamah al-Kadzdzab. Kita berhenti sebentar hari ni, insyaAllah. So kita berhenti setakat ni dulu. Penanda buku ni akan berbakti pada kita sekali lagi. Kita berhenti kat sini. Nanti insyaAllah kita sambung dalam kelas akan datang. 1, 2, 4 insyaAllah. So subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.